Alright, so selamat pagi dan salam minggu ke-7 mencintai kimia kepada semua. So pertama sekali Vaish ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pencarah yang telah meluangkan masa gap mereka antara kelas untuk mengikuti sesi sharing ini. So tanpa melengahkan masa, jom kita lihat kandungan dan juga garis panduan for today's Pesta Padlet. Alright, bersama-sama dengan master kita iaitu Puan Salbiah, Cik Farahia dan juga Encik Kumaran. Right, adakah anda bersedia untuk mengetahui secara lebih lanjut apakah itu Padlet dan bagaimana kita boleh integrasikan Padlet ni dalam PDP kita, especially for blended learning. So di sini Padlet sebenarnya dikatakan sebagai kertas untuk skrin anda. So this was the intro that Padlet gave to bila kita download Padlet daripada Android atau Apple Play Store. They said Padlet was a paper for your screen. And all you have to do is memulakannya dengan halaman kosong dan letakkan apa saja yang anda suka padanya. As for example, boleh muat naik video, boleh merakamkan wawancara, upload gambar selfie, catatan anda sendiri atau any documents secara mudah. So, dengan ini, saya akan mempersilakan Puan Salbiah first on presenting getting to know Padlet. Alright. So Puan Salbiah, are you ready? Okay, ready. Thank you. Okay, welcome Puan Salbiah. Saya akan stop sharing and Puan Salbiah can take over. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ni kita akan nak kata belajar. Boleh kita belajarlah tentang Padlet. Saya pun sebenarnya baru juga belajar tentang penggunaan Padlet ni. So sekiranya ada rakan-rakan yang lagi mahir daripada saya boleh tambahlah. Okay. Okay, so first saya akan tunjukkan macam mana kita nak menggunakan Padlet lah. Okay, so first ni kita boleh kejap saya share. Kenapa kuatnya dia visual? Kuatnya ada masuk Maaf rakan-rakan saya ni semua excited. Okay, so saya akan share. Okay, saya menggunakan okay, sama ada kita boleh login melalui Delima. Okay, ataupun kita boleh Google lah. Kita boleh login ataupun set up melalui Google. Okay, saya first ni saya gunakan akaun BM. Okay, kemudian okay, so saya akan masuk melalui Delima. Okay, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya saya telah membuka akaun saya lah sendiri, iaitu ada 4 Padlet. Okay, yang pertama sekali okay, saya tunjukkan cara macam mana penggunaan sendiri dulu. Okay, so bila kita dah daftar ada akaun, maka kita akan dapat 3 Padlet lah kat sini. Okay, kemudian kemudian kita akan tengoklah Padlet kita ni macam mana kita nak mengisi. So kat sini sebabkan saya dah buat untuk 3 kelas saya, maka saya akan tambah lagi satu lah untuk tunjuk macam mana kita menghasilkan Padlet kita sendiri. So apabila kita make a Padlet, okay, bila kita make a Padlet, kita akan dapatlah kat sini okay, jenis-jenis sama ada wall, kita nak pilih stream, brick, chef
dan seterusnya lah. Contoh kalau saya ambil wall, okey, maka kita akan nampak lah ada kat sini ada modify. So kat sini kita boleh tulis lah sama ada kita nak tulis tentang apa. Contohnya kalau kita nak tulis title tentang subjek kimia, okay, kemudian untuk description, so kita boleh tulis lah sama ada kita nak tulis tentang apa. Contohnya kita nak tulis untuk chapter 3. Okay, chapter 3. Okay, kemudian kat sini ada icon, so kita boleh pilih lah sama ada kita nak pilih icon. Ini contoh. Okay, kita ambil contoh ni, gambar ni. Okay, so kalau kat tab kat sini kita nampak lah kita dah pilih ikon apa tadi. Okay, kemudian kat sini adalah address lah yang mana kita boleh copy kita punya address kita untuk kita share kepada student kelas kita, ataupun kita boleh tukar. Kita boleh tukar, kita boleh jadikan dia contoh saya nak tulis kat sini tentang chapter 3. Okay, tapi kena rapat lah chapter 3. Okay. Kemudian okay, kita boleh pilih untuk appearance ni, kita boleh pilih lah wallpaper. Okay, kat sini kita ada solid color. Okay, kita ada variance, texture, so picture. Katakan saya pilih yang ini. Okay. Okay, kemudian kat sini kita boleh tukarlah font sama ada kita nak pilih yang mana-mana kita nak lah. Okay, saya dah tukar font. Okay, and then kemudian untuk bahagian posting. Okay, posting ni adalah kita klik lah attribution. Okay, kemudian untuk yang new post position ni iaitu kedudukan first ataupun last, maksudnya kita akan nampak lah siapa yang hantar dahulu dan siapa yang hantar last lah. Okay, untuk tugasan pelajar. Kemudian bahagian komen, so kita akan klik lah on tentang ataupun bahagian komen ni untuk pelajar komen apa yang telah mereka post ataupun pelajar-pelajar lain nak komen. Okay, kemudian untuk bahagian reaction ni, okay, kita boleh klik lah sama ada kita nak klik like ke, star ke ataupun vote. So saya pilih like. Okay, kemudian untuk content filtering. Okay, yang ini saya untuk require approval ni sekiranya pelajar untuk berkongsi maklumat. Okay, yang ini ni contohnya macam kalau ada pelajar yang nak berkongsi maklumat, kita perlulah approve daripada kita. So bila kita approve maklumat, barulah pelajar tu akan dapat. Okay, dan seterusnya. Okay, itu sahaja untuk bahagian modify. Okay, dan kita akan start posting lah. Okay, so ini adalah paparan yang kita dah buat tadi. Okay, kemudian sekarang ni kita nak tunjukkan macam mana kita nak buat ataupun nak tambah apa-apa dokumen. So kita klik pada bahagian plus tadi. Kemudian contoh kalau saya nak letak kat sini adalah tentang period table chapter 3. Okay, period table. Okay, kemudian contoh kalau saya nak upload gambar. Okay, so kita dah nampak kat sini ada gambar tentang period table.
Kemudian kita akan boleh tulislah apa-apa yang kita nak kat sini. Okay, description untuk ataupun soalan yang kita nak ke. Okay, kemudian kita akan publish lah. So kita akan nampak paparan kat sini. Kemudian so kat sini yang saya beritahu tadi, contoh kalau kita nak komen apa-apa, kita boleh komen kat sini. Okay. Okay, dan seterusnya kita boleh edit. Kalau kita nak edit, kita nak nampak lagi cantik, kita boleh tambah kat sini ataupun letakkan warna. Okay. Okay, kemudian kalau bahagian sini kita tengok, kita ada boleh copy post ni. Maksudnya kita boleh copy, kemudian contoh kalau kita nak copy pada Padlet ni sendiri. Okay, so kita boleh paste lah. So kita nampak lah dia akan copy dan juga paste pada Padlet sendiri. Ataupun kalau kita nak post dekat Padlet kita yang lain, contoh yang ini, kelas saya yang ini. Okay, saya akan tengok kat sini saya letak pada bahagian notes. Okay, nanti maka kita akan nampak lah. Okay, bahagian yang kita dah post tadi, kita copy paste kat sini kan, maka dia akan post kat sini lah. Okay. Okay, dan seterusnya kalau kita nak tambah yang lain kita just klik pada bahagian plus tadi. Contoh kalau saya nak tambah video daripada YouTube. Okay, kemudian saya akan copy je lah dia punya link. Okay, contoh ni. Okay, so kat sini adalah video tentang period table lah. Okay, sudah di sini kita akan nampak video tentang period table. Okay, boleh dengar ke? Sekarang ni saya tengah pasal lagu. Tak dengar Sah. Tak dengar. Aku dengar dah. Dah dengar. Tak dengar? Dah. Boleh dengar dah. Boleh dengar dah. Boleh dengar ke? Ya, boleh. Boleh. Macam tu lah so kita boleh upload lah apa-apa video tentang yang berkaitan dengan topik yang kita nak mengajar lah. Okay, kemudian okay, kalau kat sini kita boleh tambah lagi apa-apa yang kita nak. Okay, kalau kat sini kita nampak ada ikon kamera. Okay, kemudian kita boleh nak drawing. Okay, ataupun kita nak record. Okay. Okay, kemudian kat sini adalah bahagian share. Macam mana kita nak share dengan student ataupun kita nak share dengan rakan-rakan kita. So pada bahagian ni, okay, untuk bahagian sini kita boleh add member yang mana kita boleh jadikan member kita sebagai admin. Okay, contoh kalau saya add Cik Farahia.
Okay, so kat sini ada nama Farhia. So saya add, so sekarang ni add Farhia sebagai admin lah. So Farhia boleh edit apa yang saya post dekat saya punya Padlet. Okay, dia boleh edit ataupun kita boleh klik pada can write ataupun hanya boleh read saja. Okay. So kat sini saya jadikan dia admin lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, untuk bahagian privacy. So kat sini kita boleh tengok lah sama ada kita nak nak privacy ke, nak secret ke ataupun nak bahagian public lah. Okay, kemudian yang inilah kita boleh share. Tadi saya tak klik. Okay, kat sini adalah secret, maksudnya orang tak boleh tengok lah. Tapi kalau saya akan tekan public lah. Okay, dan seterusnya ini adalah untuk Okay, ini untuk yang copy link. Okay, copy link untuk kita bagi dekat pelajar lah. Ataupun get KKR. Okay, atau kita boleh share melalui email, Facebook, Twitter dan juga Google Classroom lah. Okay, saya akan tunjukkan contoh yang saya telah gunakan dalam kelas saya. Okay, ini contoh yang saya telah buat. Okay, ini yang contoh telah saya buat untuk kelas saya. So saya telah minta pelajar untuk upload video untuk chapter 1. Okay, kemudian kat sini saya ada letak kuis. Okay, soalan kuis yang telah kita laksanakan sebelum ni. Kuis 1, kuis 2 dan juga mock EPS. Okay, soalan pasal. So yang ini ni sebenarnya saya boleh edit. Okay, kalau kita ambil bahagian wall tadi, kita boleh edit pada bahagian change format. Okay, tadi kalau kita ambil wall, ada je macam ni. Okay, so nampak macam tak teratur. Jadi saya ambil untuk yang chef. Okay, kalau kita kat sini dia ada chef lah. Contohnya kalau saya nak tambah add section, so kita tambah je. Contoh kat sini tadi saya buat quiz ni. So kita boleh tambah lah. Ataupun kita nak tambah apa lagi tentang tutorial ni. So kita boleh tambah lah sebanyak mana yang kita nak.
Ataupun kat sini kita nak buat by class ke, ataupun kita nak namakan teruslah. Contoh untuk student A, okay kan, student A, jadi ni bahagian untuk student A dan seterusnya lah. Okay, so ini je lah contoh yang saya dah buat untuk kelas saya, simple je. Okay, ada notes, ada bahagian motivation. Okay. Okay, untuk yang kuis yang kedua hari tu, saya untuk yang ini saya buat dalam bentuk chat form. So yang ini adalah salah satu cara yang saya gunakan lah, daripada Google Form saya transform kepada chat form. So yang mana pelajar berinteraksi. Okay, kalau kita tengok kat sini. Ini mic lah. Okay, ini adalah salah satu yang saya guna dalam kelas saya untuk kuis yang kedua itu. Okay, so ini kita boleh tukar daripada Google Form kepada chat form dan saya saya copy link dan saya transfer ke bahagian ni lah. So pelajar join kuis ni melalui ataupun ambil link ni daripada Padlet lah. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Yang mana saya pun baru belajar, so sama-samalah kita belajar untuk menggunakan Padlet. Okey, itu sahaja. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Salbia for sharing with us penggunaan Padlet daripada asas from website Delima sehingga bagaimana kita nak create a Padlet, tambah konten di dalam Padlet, modify the settings as well as share kepada para pelajar dan juga collaborate dengan pencara-pencaraan lain. And tambahan kepada Padlet ni, thank you Puan Salbia untuk introducekan kepada kita chat forms, satu benda yang baru. Maybe we can do another session on that, bagaimana kita nak tukarkan Google Forms kepada chat forms. Looks very interesting. So tanpa melengahkan masa lagi, I think it's about 10:30. Let me introduce the next master for Padlet. 1 minute, let me share my screen ya. Okay, sorry. Iaitu Encik Kumaran for ice breaking jokes and singing songs in Padlet. Sebenarnya sesi seterusnya ini, okay. Right, so sesi seterusnya ini sebenarnya berkait rapat dengan istilah creativity. So daripada pembacaan saya, I found that Lucy Renard daripada blognya Book Widgets telah menyatakan 30 cara kreatif untuk menggunakan Padlet for teachers and students. Dan 8 daripadanya adalah seperti dalam paparan. And I think we are very well aware that Padlet ni kita boleh gunakan untuk brainstorming, create a live question bank seperti mana Puan Salbia telah tunjukkan kepada kita. Dan Padlet juga boleh menjadi satu platform untuk gather students' work and also to create thinking maps and also for note taking. Nah, di sini actually Vaish nak share juga a bit on what Vaish did with Padlet menggunakan Padlet sebagai exit ticket. So kalau on the next paparan ni, this was what Vaish did with my class for week 3 sebagai exit ticket. Selepas membaca blog ni, I thought okay, I will use this as an exit ticket dan respons daripada pelajar sangat positif dan memberangsangkan. Alright, so this is one of the weekly activities that I now continue doing with my students and see how what they understand based on the lessons they learn weekly. So untuk mengetahui aktiviti kreatif-kreatif yang lain yang boleh dilakukan di dalam Padlet, saya ingin mempersilakan Encik Kumaran untuk berkongsi idea beliau. Dipersilakan Encik Kumaran. Encik Kumaran? Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Waj. Saya share screen saya dulu.
Boleh nampak? Okey, saya present dengan cepat dan pantas. Uh, Seperti biasa pada awal ada membuat sesi ice breaking di mana kita belum lagi mengenali pelajar kita, nama Sorry Encik Kumaran, your line is breaking. belum tahu, muka pun kita belum kenal lagi. Okey. Can continue Mr. Kumaran? I think it's a bit breaking. Tadi tak Okay. dengar. Now okay a bit. Okay, so sebagai satu sesi ice breaking, sebelum saya nak mengenali muka pelajar kita, saya nak mengenali di mana hometown pelajar saya, di mana rumah pelajar saya. So jadi saya menggunakan satu platform yang ada dalam Padlet, iaitu share location. Can you see my screen? Boleh nampak ke screen saya? Yes, boleh Encik Kumaran. Okay, so di mana saya buat satu sesi ice breaking, sebelum saya mengenali muka pelajar saya nak tahu di mana hometown mereka, di mana rumah mereka. So saya pun memperkenalkan satu aplikasi yang ada dalam Padlet di mana mereka boleh, pelajar-pelajar anda bolehlah share location, di manakah rumah anda mereka, di mana hometown. Okay, so ini adalah sesi ice breaking yang saya buat dalam kelas saya pada minggu pertama. So apa mereka buat? Mereka sharekan location, di manakah rumah mereka, di mana hometown mereka. So ini adalah contoh-contoh share location daripada pelajar-pelajar saya. So di situ saya, bila anda zoomkan, anda boleh tahu di mana kedudukan rumah mereka, di mana mereka berada. Sebagai satu sesi ice breaking, saya nak tahu hometown dan di mana mereka berada lah. So ini adalah satu contoh. So di mana pelajar sharekan location mereka. So ini adalah contoh-contoh location yang pelajar share. So dari sini saya juga dah tahu di mana pelajar saya berada, pelajar saya datang dari mana, berapa orang dari Perak, berapa orang dari Selangor dan berapa orang dari negeri-negeri yang lain. Okey, bagaimana ya? Di sini bila kita klikkan tanda, so ada di tengah-tengah bila klikkan link, ada banyak aplikasi yang ada dalam Padlet. So salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah share location. So bila pelajar klikkan share location, so dia akan searchkan di mana mereka berada, rumah mereka. Selepas tu akan keluarlah location rumah mereka. Ini contoh, saya tak berikan yang tepat. So mereka akan dia akan zoomkan di manakah rumah pelajar mereka, di manakah kita berada pada masa tersebut. So bila anda dah dapat, save dan anda boleh publish. So melalui di sini saya dapat membuatkan satu sesi ice breaking yang kreatif di mana pelajar-pelajar saya dapat mengenali di manakah hometown mereka, walaupun bukan terlalu dekat di rumah, tapi at least saya juga boleh tahu di manakah mereka berada. Okey, melalui ini saya buat satu lagi aktiviti, jokes in my classroom. Saya buat 2 in 1. So saya menggunakan sesi ice breaking ini di mana saya nak engage dengan pelajar saya juga nak buat sesi jokes dalam kelas sebab kalau PDP kita nak masuk ke elemen-elemen seperti jokes untuk menarik perhatian pelajar kita. Jadi bagaimana saya membuat jokes melalui aktiviti ice breaking ini. So saya buat aktiviti ini selepas kita punya jadual, kita ada kelas pada 2 hingga 3 petang. So selepas saya punya kelas tamat lebih kurang 2.45, saya just mengambil masa 10 minit untuk buat ice breaking ini. So saya pun buatlah satu jokes dalam WhatsApp group. So saya postkan dalam WhatsApp group saya. Okay, nanti minum petang saya nak jalan-jalan ke rumah student S2 T6 yang terdekat sebab saya dah tahu location anda. So di situ mereka pun mulalah engage dengan saya. So dan saya juga post satu lagi jokes
pastikan pintu rumah anda sentiasa terbuka. So pelajar pun mula engage. So walaupun masanya just 10 minit, tetapi aktiviti ice breaking ini memberikan saya peluang untuk mewujudkan satu sesi jokes lah. Dan selepas sahaja saya postkan jokes yang ini, satu lagi post daripada pelajar, saya tak sangka saya punya aktiviti ini begitu interesting. Ada juga satu lagi post seterusnya. Pelajar terus post, pintu rumah dia sentiasa terbuka. So ini pelajar post pada masa tersebut. So walaupun aktiviti ini just 10 minit, tetapi saya menggunakan dia sebagai satu aktiviti untuk buat jokes juga. Okey, satu lagi ice breaking section ni saya buat untuk kelas pada pukul 11 hingga pukul 1, di mana kelas pukul 11 hingga pukul 1 lunch. So saya pun buat sesi ice breaking ini 10 minit pukul 12.30. So saya pun buat satu post. Okey, saya datang hometown mana rumah anda, nanti lunch saya nak datang ke rumah. So pelajar pun mulalah buat engage, mereka pun mula post-post yang berjenaka. Mereka kata se-PKP jangan datanglah jauh sangat, nanti kena saman dan sebagainya. Contohnya, saya pun buat post balik, tak apalah saya datang ke rumah demi student saya. So mereka pun sharekan emoji yang menangis, tersentuh hati dengan kata-kata jokes yang ni. So walaupun aktiviti ini 10 minit, tapi ice breaking ini memang cukup bermakna lah. Di mana saya share location, lepas tu saya menggunakan share location aktiviti ini untuk membuat satu jokes dalam sesi BDPR ini, dan pelajar pun mula engage dengan saya. Dan memang walaupun 10 minit saja, tetapi memang aktiviti ini memberikan satu time yang fun dan juga memang bermakna lah. Okey, seterusnya apa saya ataupun sebelum sesi itu bermula, anda nak tanya sesuatu pada pelajar, anda nak buat selepas anda mengajar sesuatu, anda juga nak tanya pada pelajar, ada tak mereka faham? Okay. So saya buatkan sesi audio dengan para pelajar saya, di mana selepas sesi pembelajaran saya ambil semasa 10 minit, saya tanya 2 atau 3 soalan sebagai sesi conclusion. Pelajar faham tak lesson tersebut? So saya postkan suara saya. Okay, ada satu aplikasi di sini, audio recorder. So saya rekodkan saya punya soalan, contohnya saya tanya dia apa maksud definition ini, apa maksud isotop saya. Dan pelajar saya pun mula reply berdasarkan soalan-soalan saya. Maaf ya, hari ini saya tak boleh tunjukkan audio tersebut sebab line slow. So ini adalah audio yang reply daripada pelajar saya. Okay, dan kita tak boleh tanya banyak soalan ya, sebab lebih kurang 2 atau 3 soalan saja boleh tanya dalam masa 10 minit. So ini audio yang pelajar jawab melalui suara mereka. So melalui ini saya juga berikan pasti pelajar saya faham sesi pengajaran saya. Okay, saya menggunakan, lepas tu saya menggunakan aplikasi audio ini untuk menarik lagi perhatian saya. Saya buat mole song in competition. Kerana saya dah masuk chapter mole concept, saya dah memperkenalkan Avogadro's number. Saya dah tahu pelajar tu tahu Avogadro's number, jadi saya memberikan satu lagu kepada mereka, lagu yang cukup. A mole is a unit, or have you heard, containing 6 times 10 to the 23rd. Okay, just lagu pendek saja, dan saya pun postkan
lyrics kepada mereka. So ini lyrics dia. So ini lagu dia. So saya memberikan link ini kepada pelajar dan pelajar pun mulalah menyanyi. Bagaimana menyanyi? Melalui audio recorder. So setiap pelajar tu postkan lagu-lagu mereka. So saya pun mendengar, kemudian kawan-kawan yang lain pun mendengar dan memberikan like kepada lagu-lagu yang begitu sedap suaranya. Okay. Dan ini pun aktiviti yang sangat menarik perhatian pelajar dan ada pemenang. Akhirnya ada seorang pemenang daripada aktiviti yang ini. So tetapi saya dapat bila anda buat aktiviti yang ini, anda boleh tahu berapa pelajar yang sedang membuat aktiviti hands-on yang ini. Dari sini saya juga boleh tahu kehadiran pelajar pada masa tersebut. Berapa pelajar yang sedang aktif dalam kelas saya pada masa tersebut. So melalui di sini juga saya mengambil kehadiran kelas tersebut. Berapa pelajar yang sedang aktif dengan kelas saya, berapa pelajar yang sedang online bersama dengan saya. So melalui di sini anda boleh tahu pelajar sedang membuat aktiviti hands-on dan juga di sini dia akan menunjukkan kehadiran. So daripada post-post yang ini saya juga boleh dapat tahu berapa pelajar yang sedang engage dengan saya pada masa tersebut dan juga membantu saya untuk mengambil kehadiran secara kreatif jugalah selain daripada Google Form. Dan akhir sekali satu lagi perkongsian, saya juga menggunakan ini untuk aktiviti MapPro saya. So di mana aktiviti MapPro sesi pertama kita juga dah selesai dan pelajar memang dah membuat aktiviti yang ini, yang WAP dan juga warna kemaran dan ini memudahkan saya untuk menghantar laporan. Dalam packaging anda boleh savekan sebagai PDF. Dalam PDF itu anda boleh dapatkan semua data pelajar itu dalam satu page tersebut. So yang ini memudahkan saya untuk menghantar laporan yang dikendaki ataupun untuk rujukan anda pun. Bila anda save sebagai PDF, dia boleh dapat dalam satu skrin. Semua hasil pelajar anda tersebut. So ini aktiviti juga guna. So itu sahaja sedikit perkongsian saya yang saya gunakan kaedah kreatif dalam Padlet di mana saya gunakan share location. Saya mengetahui di mana hometown para pelajar tanpa mengenal muka pelajar tersebut. Kedua, menggunakan share location itu saya buat sesi jokes, saya buat 2-in-1. Seterusnya saya menggunakan audio recorder dalam aplikasi Padlet untuk mendengar suara pelajar saya dan juga sesi soal jawab. Kemudian saya juga memperkenalkan sesi kreatif singing song. Dan akhir sekali, selain daripada PDP, saya juga gunakan Padlet ini. Memang Padlet ini membantu dalam aktiviti MapPro saya untuk menghantar laporan lah. Okay, so itu saja sesi perkongsian saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Kumaran untuk berkongsi dengan kita pengalaman dan penggunaan Padlet beliau dengan cara yang sangat kreatif, especially menggunakan location dan juga menggunakan audio recording yang kebanyakan masa pensyarah hanya gunakan Padlet untuk upload dokumen. So ini cara lain yang kita boleh gunakan Padlet untuk, so that pelajar-pelajar kita lebih engage bersama kita walaupun kita tak
jumpa mereka secara face to face. Right, untuk sesi seterusnya dan sesi akhir kita ni, kita akan melihat Padlet atau adakah alternatif lain yang boleh equally compete bersama Padlet, sebab competitors are always keeping you active and dynamic. So kalau kita googlekan Padlet versus, okay, let's say we type this in Google, kita akan lihat comparison atau blog-blog atau penulisan oleh ramai orang berkaitan dengan Padlet dan juga aplikasi-aplikasi lain yang ada, sebab pada masa ni there's a lot of application yang functional dia sama tetapi they have one or two added advantage berbanding yang lain. So untuk itu saya akan menjemput Cik Farahia untuk compare and contrast Padlet bersama dengan Jamboard. So yang merupakan salah satu extension percuma yang disediakan oleh Google dan ada bersama-sama dengan akaun MOEDL kita. So Cik Farahia, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Vaishnavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Vash, boleh dengar ke suara saya? Ya, boleh dengar Kak Cik Farah. Okay, thank you. So Farah akan share screen instead of share. Ya, Puan Nur Afifah angkat tangan. Kenapa ya? Tak dengar ke? Okay, tak ada kot. Angkatlah kot. Okay, so saya akan share screen dulu lah. Saya tak akan share tab, saya share screen sebab saya nak senang sikit. Alright, okay. So now, first of all, saya nak tunjuk tadi dashboard saya. Puan Salbia bagi tahu dia ada add saya kan sebagai admin. So bila Puan Salbia add saya, dalam Padlet saya akan keluarlah nama kelas yang Puan Salbia share tu, Padlet yang dia share. Ada dua, M3314 dan juga chemistry. Dia akan include dan dia tak termasuk dengan yang kita dapat 14, yang kita dapat 3 tu. So kalau macam kita ada masalah nak dapat Padlet banyak, kita boleh je suruh minta student yang buat Padlet tu and add kita jadi admin. Okay, so automatic lah nanti Padlet kita akan banyak. Okay, so saya tak tunjuk lah kot Padlet saya sebab Padlet saya baru je achieve untuk chapter 1. So yang ni yang saya dah achieve kan. Okay, achieve dia akan duduk di sini and then meet ni adalah yang masih lagi aktif. Okay, so saya buka dua new tab. Padlet untuk ID baru buka tadi. Apa yang saya nak tunjuk dekat sini. Padlet ni kalau biasa saya cuma gunakan Padlet ni lebih kepada nak jawab soalan tutorial dengan past year untuk nak jadi galeri. Kalau untuk yang lain-lain tu saya tak adalah banyak sangat guna. Okay, nak slow pun buka dia. Okay, tapi dia lebih kepada nak simpan soalan lah, simpan jawapan pelajar, simpan dan lepas tu saya boleh semak. Saya just nak fokus apa beza Jamboard. Jamboard kita background, Jamboard tak jawapan pelajar, dia jadi macam sebenarnya saya serabut. Letak banyak-banyak dia tak akan jadi terurus. Kejap, tak ada buka Padlet saya ni. Okay, tengok macam ni, yang ni baru budak baru buat ni. Okay, yang ni dia akan jadi lagi organize. Dia akan organize dekat sini. And lepas tu, kita boleh je save dia sebagai PDF. Student pun boleh save sebagai PDF. Dekat mana nak save dia? Dekat share ke dekat setting? Dekat sini. Dia save as PDF. Jadi student tak perlulah buka banyak kali Padlet tu. Dia boleh study secara offline, kendiri. Okay. Different from
Jamboard. Tapi Jamboard ni kalau budak tulis jawapan dia snap masuk dekat sini, kita boleh semak terus. Kita boleh semak dekat sini correct. Waktu Google Meet tu kita boleh bincang, kita boleh semak sama-sama. Dia punya kalau dalam bahasa Melayunya adalah masa nyata. Masa nyata maksudnya kita punya screen time lah. Kalau Padlet, saya tak boleh semak terus ni. Saya kena buka, lepas tu saya kena download dulu, baru saya boleh semak. So dia akan jadi leceh. Tapi untuk nak documentation, nak buat gallery, Padlet memang sangat bagus sebab dia laju banding dengan Jamboard. Jamboard akan slow. Kalau macam kita nak discuss, kita akan discuss kat sini. Kalau kita nak buat entry CAD, Jamboard dengan Padlet, dua-dua boleh. Kejap, sementara tu kan saya nak minta kawan-kawan boleh tak buat satu benda. Kat sini saya nak padam dulu. Untuk nak dapat difference kan. Okay, saya nak bagi link dekat sini. Share link. Okay, dah. Kenapa viewer? Alright. And copy link. Alright. Dekat komen saya ada letak di sini. Ada link. Okay. So boleh tak masuk dalam Jamboard tu. Cuba tuan-puan tulis apakah aktiviti yang tuan-puan pernah buat guna Jamboard dengan Padlet. Sementara tu saya nak buka satu saya punya Jamboard. Nampak tak apalah, nampak pun tak ada hal. Okay. So ini yang tadi punya kelas. Okay. So kalau Jamboard kita boleh nampak tau pelajar tulis, pelajar tambah gambar ke, semua kita akan nampak. Tapi Padlet dia berbeza. Padlet bila student publish baru kita nampak. Kita tak akan nampak tulisan ni bergerak-gerak. Okay, Padlet versi lah lagi. Kita boleh copy, duplicate. Cantik. Alright. Jamboard dia lagi cantik. Kita boleh buat fat background. Okay. And then kalau kita nak clear frame pun boleh lah macam ni. Kalau buka yang kedua. This is 2, saya nak clear frame, tekanlah clear. Alright, yang ni kita buat tadi. So Jamboard kita, dia lebih kepada masa nyata. Aktiviti untuk dekat Google Meet, better guna Jamboard. Okay, yang ni yang saya buat minggu lepas. Memang tak cantik sebab budak guna mouse paper. Tapi yang ni saya boleh tengok lah mereka buat satu-satu. Okay. Gambar ni saya letak sebagai set background. Kalau nampak, saya set dulu sebagai background. Supaya dia tak bergerak. Kalau saya set sebagai image, boleh je saya masuk sebagai image. Tapi kalau image nanti dia akan bergerak-gerak. Pelajar boleh tolak ke tepi. Tapi kalau set background, pelajar tak boleh tolak tepi dah kita punya gambar ni. Okay. Padlet untuk homework sangat bagus. And lagi kat mana lagi saya punya Jamboard. Kita tengok lagi Jamboard saya apa yang saya buat. Yang ni adalah tadi. Kelas pukul 8 tadi. So yang ni adalah aktiviti semasa Google Meet. So saya type. Yang ni saya type je. Write electronic configuration, number of various electron and block. And then lepas tu saya suruhlah student buat ikut team.
Ada pelajar yang dia snap gambar and kita boleh semak lah. Macam ni saya semak cara dia tulis apa. Nak cakap isotope notation pun bukan. Nak tulis proton number tu kan dia salah tulis kat atas. So kita boleh semak pada masa nyata. Okay. Tapi kalau mereka pun pandai lah. Ada yang tangkap gambar, ada yang tulis saja. Yang ni dia type. Okay. So, right. Sekarang ni saya bagi contoh dekat Padlet. Apa yang akan berlaku. For example, this one. Saya bagi link. Alright. Share. So, dekat sini copy to clipboard. Okay, saya letak dekat Jamboard. Saya letak dekat sini. Okay. Kita tengok this one ID unit kimia. Okay. So saya letak saya letak ni je lah. Okay. Upload. Bukan upload, saya nak minta tunjukkan gembira. Tunjukkan gembira tanpa tulis gembira. Okay, cuba tuan-tuan buat. Dekat Padlet best sikit, dia banyak benda. Dan dekat sini, kalau tuan-puan nampak nanti, saya takkan nampak apa tuan-puan tulis sampai tuan-puan publish. Dia beza dengan Jamboard. Jamboard kita boleh nampak tulisan orang tu keluar satu-satu. Dia Padlet dia bukan masa nyata, Jamboard akan jadi masa nyata. Tunjukkan gembira tanpa tulis gembira, boleh buat macam-macam tau. Dekat sini ada kita boleh buat tunjuk gambar kamera pun boleh. Nampak kan? Yang ni tuan-puan nampak skrin saya nampak lah dekat sini dia tengah stating. Okay. So boleh macam buat. Okay, so save. Bila save barulah dia masuk. Mana pergi? Oh, internet saya slow. Dia baru 0%. Okay. So, kita macam boleh guna webcam. Dia banyak lagi lah function dia. Lepas tu kita boleh buat video recorder, location, add Padlet. Drawing ni pun boleh juga. Drawing ni, I'm happy. So maybe kalau untuk exit ticket, kalau kita nak student lagi kreatif, kita boleh cakap faham tak faham, okay, tunjuk dekat Padlet. So dia banyak various lagi bandingkan dengan Jamboard. Cuma kita tak nampak orang tu tengah buat apa. Dia tak ada masa nyata, Jamboard akan ada masa nyata. And Jamboard pun dia boleh download juga, bukannya tak boleh download. Tapi nak download dia dekat mana? Dekat sinilah save as PDF. Cuma pada saya kalau nak download Jamboard dia slow. Yang ni satu slide tak apalah, kalau banyak slide dia jadi macam ni lah. Cantik je, okay. Boleh je kalau macam nak guna apa-apa pun. So ikutlah kreativiti. Tapi Jamboard ni kena pandai susun lah. Kalau Padlet, kalau tuan-puan nampak dia dah tersusun cantik. Even dekat dalam ni, ada ke dah student hantar jawapan? Yang ni tak ada, ada dah. Yang ni dia akan tersusun cantik. Itu je, bila kita download pun, tengok macam mana jadi download dia. Download dia. Dia boleh pilih nak mana, portrait lagi better daripada landscape. So dia memang janji 15 second, memang betul 15 second walaupun internet slow macam tak lama.
Jamboard kalau internet slow dia akan jadi lama jugalah nak download. Itulah dia beza. Beza Padlet dia bukan masa nyata, Jamboard dia adalah masa nyata. Jamboard memang automatic dalam drive kita, Padlet tak adalah, dia bukan dalam drive kita. And Padlet kalau kita nak dah penuh, kita kena achievekan dia. Jamboard gunalah unlimited sebab kita pakai akaun MOE. Tapi Jamboard ni kalau pakai akaun Gmail biasa, dia ada limitation juga tau. Ada limitation, pakai MOE baru tak ada limitation. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, thank you Cik Farah untuk berkongsi bersama-sama dengan kita faedah-faedah yang nyata yang kita boleh lihat menggunakan Padlet dan juga Jamboard. And terima kasih juga kepada Cik Farah untuk memberitahu kita kesesuaian bila sesuainya kita gunakan Padlet dan bila sesuainya kita gunakan Jamboard dan untuk aktiviti-aktiviti apa. So untuk mengakhiri sesi ini, saya open kepada floor sebarang persoalan atau pertanyaan yang pencara-pencara lain ada. So boleh kita ajukan kepada master Padlet kita. Any questions from the floor? Okay, if no questions, I think setakat itu sahajalah sharing session daripada master Padlet kita iaitu Cik Farahia, Puan Salbia dan juga Encik Kumaran. Terima kasih to share to share your experience and also little tips and techniques in Padlet with all of us. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, minta pencara-pencara yang telah mengikuti sesi ini untuk tekan link yang baru di-share oleh Encik Kumaran dalam chat box di mana adalah untuk penilaian pada sesi ini. Okay, saya juga akan share ni dalam WhatsApp. Dan kalau tadi kita ada masalah technical and a bit of lagging, so minta maaf kerana ia mengganggu flow of the presentation. And kalau ada salah silap daripada pihak kami, sorry, and I hope to see all of you in another session. Thank you so much. That's all for today. So recording ni saya akan stop recording and saya akan